Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide yang pertama ini, saya akan menceritakan tentang pengenalan perniagaan kami. Leisure Food menjalankan perniagaan berasaskan makanan ringan yang dijual kepada semua pelanggan tanpa mengira kaum dan budaya. Perniagaan ini dijalankan secara perkongsian di antara 10 orang perkongsi. Perniagaan Leisure Food ini dijalankan secara atas talian disebabkan oleh beberapa faktor yang menghalang kami untuk menjual secara fizikal seperti faktor daripada pandemik COVID-19. Licious Food menyediakan dua jenis produk makanan iaitu Cokoja dan Latok. Kami menyediakan Cokoja yang manis dan juga kami menyediakan Latok yang menyihatkan badan. Apabila makanan manis disediakan kepada pelanggan, kami juga menyediakan makanan yang berkhasiat untuk menetralkan lemak daripada makanan-makanan yang manis. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada next presenter. Seterusnya, keunikan produk. Produk yang pertama iaitu Cokoja Monster. Cokoja Monster ini merupakan Cokoja pertama di Malaysia yang menggunakan topping cookies. Cookies yang digunakan iaitu mini cookies yang disalupi dengan coklat. Yang kedua ialah menggunakan coklat yang premium. Coklat yang digunakan ialah coklat yang berjenama berries, iaitu coklat yang berkualiti tinggi dan tidak muak apabila dimakan. Dan yang ketiga iaitu menggunakan packaging yang eksklusif, iaitu packaging printed. Produk yang kedua ialah Dehydrate Latok. Dehydrate Latok ini mampu bertahan sehingga 8 hingga 12 bulan kerana proses pengeringan yang dilakukan. Yang kedua ialah tak ada risiko rosak semasa pos kerana berbanding latok lain ia akan membawa hanyut ataupun masam. Dan yang terakhir ialah boleh disimpan di suhu bilik ataupun di peti sejuk. Saya akan teruskan dengan kumpulan pengurusan perniagaan di mana Ketua Pengurusan ialah Muhammad Arif Ilham bin Suhaidi. Ketua Eksekutif Operasi dan Perancangan pula ialah Nurul Ilyani binti Marzuki dan dibantu oleh 3 eksekutif iaitu Eksekutif 1 Aina Shazlin binti Salim, Eksekutif 2 Nurul Amira binti Abdul Ghani dan Eksekutif 3 Siti Alia Najwa binti Muhammad Randi. Ketua Eksekutif Teknologi Maklumat ialah Muhammad Aiman bin Ahmad Yusof dan dibantu oleh Pembantu Eksekutif Muhammad Khairul Naim bin Muhammad Zulkifli. Ketua Eksekutif Pemasaran ialah Nur Masyitah binti Idrus dan dibantu oleh Syabik Haikal bin Kamaruzaman sebagai Pembantu Eksekutif. Manakala Eksekutif Kewangan Jiwagan anak lelaki Krishnan. Dengan adanya kumpulan pengurusan perniagaan ini, ia memudahkan kami melakukan tugas dengan lebih cepat tanpa berlakunya pertindihan tugas. Saya akan membentangkan 7P dalam rancangan pemasaran. Yang pertama, produk. Licious Food menawarkan 2 produk makanan iaitu Monster Cocojar dan Latok. Yang kedua, harga. Harga berpatutan dan mampu milik ditawarkan kepada para pelanggan. Harga bagi satu tub Cocoja Monster ialah RM16, manakala harga bagi satu pack Latok ialah RM15. Yang ketiga, promosi. Licious Food mempromosikan kedua-dua produk ini di platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Seterusnya, saluran pengedaran. Licious Food melakukan perniagaan ini melalui ejen jualan dan telah menjadi ahli dropship bagi produk Monster. Yang kelima adalah proses. Licious Food menggunakan kaedah pemasaran digital yang lebih mudah dan pantas bagi menarik ramai pelanggan untuk membeli. Kami mengambil peluang mengiklankan produk Monster dan Latok di semua media sosial seperti di Facebook page, Instagram dan status WhatsApp. Pelanggan akan terus memesan produk melalui aplikasi WhatsApp dan membayar secara atas talian. Yang keenam adalah pupil atau orang. Semua ahli kumpulan memainkan peranan untuk menjalankan perniagaan seperti mengiklankan di status WhatsApp masing-masing bagi mendapatkan pelanggan yang lebih berpotensi untuk membeli produk Licious Food. Kami menggunakan teknik jualan soft sell dan hard sell. Job adalah physical evidence atau bukti fizikal. Kami menggunakan smartphone sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan mengiklankan produk Monster dan Latok di media sosial. Bukti fizikal membantu kami membina kepercayaan jangka panjang terhadap kredibiliti produk yang kami jual. Baiklah, untuk bahagian media sosial, syarikat kami menggunakan Instagram dan Facebook sebagai sebuah medium untuk mempromosikan barangan-barangan kami. Melalui media sosial, kami dapat memaparkan teaser-teaser produk kami sama ada dalam berbentuk video ataupun gambar. Kami juga dapat mempromosikan produk kami dengan menghantar gambar promosi-promosi kami yang terbaru seperti year end sale,
di dalam media sosial untuk menarik minat pelanggan untuk membeli produk kami. Saya akan teruskan dengan kelebihan platform media sosial dalam perniagaan. Kelebihan yang pertama ialah dapat mempromosikan barangan. Pelanggan dapat mengetahui secara langsung promosi-promosi yang sedang berlaku dan produk-produk kami yang sedang dijual seperti Kokoja dan Latok. Seterusnya, ia dapat menunjukkan teaser produk bagi menarik minat pelanggan baru untuk membeli produk terbaru daripada syarikat. Selain itu, ia berfungsi sebagai khidmat pelanggan yang mana dapat memudahkan pelanggan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang produk. Ini membolehkan kami sentiasa berkomunikasi dengan pelanggan, contohnya dapat memberi maklum balas kepada pelanggan jika terdapat sebarang pertanyaan. Akhir sekali, ia dapat menjimatkan kos. Kos untuk menginputkan produk-produk ke dalam media sosial adalah rendah berbanding penggunaan media tradisional yang memerlukan kos yang tinggi. Sekian dari saya. Yang seterusnya saya akan membentangkan mengenai jumlah jualan, di mana Licious Food berjaya memperoleh sebanyak RM56 yang dihasilkan melalui jualan Monster sebanyak 25 tub dan juga dihajik Latuk sebanyak 2 paket. Seterusnya penyata aliran tunai mingguan Licious Food yang bermula pada 1 November dan berakhir pada 31 Disember 2021. Pada minggu ketiga, ke-6 dan ke-8, Licious Food telah berjaya mendapat hasil jualan sebanyak RM48 pada minggu ketiga. Kemudian, pada minggu ke-6, Licious Food berjaya mendapat sebanyak RM5 dan minggu ke-8 sebanyak RM3. Manakala penyata aliran tunai bulanan Licious Food yang berakhir pada 31 Januari 2022, di mana baki tunai awal hanyalah pada bulan Disember iaitu sebanyak RM107.50. Manakala untuk jualan tunai, bagi bulan November sebanyak RM48, manakala Disember adalah RM8. Untuk perbelanjaan bagi kedua-dua bulan berjumlah sebanyak RM131, iaitu pada bulan November adalah RM115.50, manakala bulan Disember RM15.50. Syarikat kami berjaya mendapat jualan sebanyak RM56 dan bayaran komisen adalah sebanyak RM15.50. Ini telah memberikan untung bersih sebanyak RM40.50 kepada Licious Food. Jika kita lihat kunci kira-kira kita adalah balance, iaitu menunjukkan kita punya stok akhir ialah RM105 dan tunai dalam tangan adalah RM175. Manakala di bahagian equity pemilih pula, modal kita ialah RM250 campur dengan untung bersih RM40.50 menjadi RM289. Ini membawa kunci kira-kira kita sebagai balance, iaitu RM289. Okey, seterusnya saya akan menyambung pembentangan terakhir kumpulan kami, iaitu kesimpulan. Syarikat perniagaan kami iaitu Licious Food Sedia Berhad amat berkeyakinan bahawa perniagaan kami telah mencapai matlamat dan objektifnya. Hal ini disebabkan oleh daripada hasil perancangan sistematik yang dilakukan oleh setiap ahli kumpulan. Setiap ahli kumpulan juga memberikan komitmen yang sepenuhnya dalam menyiapkan tugasan ini. Akhir sekali, kami amat berkeyakinan dan optimis akan lebih berkembang di masa hadapan. Saya rasa itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.